Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Yasmina. Kami daripada Grup 5 akan menerangkan tentang tajuk IPO. IPO is Initial Public Offering. Initial Public Offering is a process by which private company can go public by sale of its stock to general public. Type of public offering in which share of a company are sold to institutional investor. IPOs is underwritten by one or more investment banks. The company which offer its share called issuer. After IPO, the company share are traded in an open market. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang perbezaan antara primary market dan juga secondary market. Maksud primary market adalah sekuriti baru yang dikeluarkan oleh company kepada orang awam untuk mendapatkan dana yang berjangka masa panjang. Kedua ialah secondary market. Secondary market adalah transactions between investors, sama ada mereka ingin membeli atau menjual securities yang sedia ada. Untuk perbezaan kedua adalah dari segi company. Untuk primary market, company involve 100% dengan transaction yang berlaku kerana mereka akan berurusan dengan orang tengah iaitu underwriter untuk membincangkan tentang saham apa yang ingin dikeluarkan dan juga untuk menetapkan harga. Manakala untuk secondary market pula, tiada company yang involved with the transaction kerana transaction hanya berlaku antara investor sahaja. Perbezaan yang terakhir adalah dari segi harga. Untuk primary market, harga adalah fix kerana ia telah ditentukan oleh organisasi. Manakala untuk secondary market pula, harga ditentukan oleh demand and supply market. Seterusnya, saya akan menerangkan IPO proses. Step yang pertama adalah choose an IPO underwriter. Dalam step ini, company perlu memilih investment bank, yang mana investment bank ini akan berdaftar dengan SEC, iaitu Securities and Exchange Commission, dan bertindak sebagai underwriter. IPO underwriter ini dihaskan untuk bekerja dengan syarikat yang keluarkan IPO. Tugas dia adalah untuk menolong harga tawaran awal dan juga membeli saham daripada company tadi dan jual semula kepada investor. Biasanya, underwriter ada link dengan potential investor untuk jual saham yang dibeli. Perkara yang perlu kita lihat apabila memilih underwriter ialah yang pertama, reputasi, yang kedua, kualiti penyelidikan, yang ketiga, kepakaran industri, yang keempat, pengedaran rangkaian, yang kelima, hubungan company dengan investor bank, dan yang terakhir, hubungan underwriter dengan company sebelum ini. Step yang kedua adalah due delegasi, di mana bahagian ini mengambil masa yang paling lama. Issuing company dan juga underwriter perlu mengisi beberapa kertas kerja dan juga syarikat penerbit ini kena berdaftar dengan SEC. Selepas diluluskan, barulah ada kontrak antara syarikat dan juga underwriter. Antara borang-borang yang perlu diisi oleh underwriter dan juga syarikat ialah, yang pertama ialah engagement letter. Engagement letter mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah the reimbursement, iaitu company akan menanggung segala pembayaran di luar jangkaan underwriter, dan yang kedua the gross spread, juga dikenali sebagai underwriting discount, yang mana di sini adalah untuk membayar yuran dan juga perbelanjaan underwriter. Underwriter akan membeli saham menggunakan harga yang telah diberikan diskaun. Sebagai contoh, satu saham berharga RM10,000 dan underwriter akan membelinya dengan harga RM8,000. Kemudian menjual semula dengan harga RM10,000. Jadi, the gross spread ialah RM2,000. Yang kedua adalah the letter of intent, yang mana mengandungi tiga bahagian, iaitu yang pertama komitmen underwriter terhadap syarikat, yang kedua perjanjian syarikat untuk memberi semua maklumat dan juga kerjasama, dan yang terakhir adalah syarikat setuju untuk memberi underwriter 15% overall allotment option. Dan yang kedua adalah underwriting agreement, di mana apabila harga saham ditentukan, underwriter akan terikat secara sah untuk membeli saham tersebut dengan harga yang dipersetujui. Dan yang terakhir adalah
S-1 registration statement di mana perkara ini perlu diserahkan kepada SEC. Mengandungi dua bahagian. Yang pertama ialah information required in prospectus di mana dokumen sah yang perlu diberikan kepada semua orang yang ditawarkan untuk membeli saham. Mesti menerangkan dengan jelas operasi perniagaan seperti keadaan keuangan, hasil operasi dan juga penyata keuangan. Yang kedua ialah information not required di mana maklumat tambahan yang tidak perlu dipamerkan untuk ditunjukkan kepada bakal pelabur tetapi mesti difailkan oleh SEC. Dan yang step ketiga ialah IPO roadshow di mana promosi penjualan. Syarikat penjamin dan juga underwriter akan ke lokasi untuk membentangkan IPO mereka. Mereka memasarkan saham tersebut kepada pelabur untuk lihat demand. Apabila telah melihat demand investor, underwriter dapat menganggarkan jumlah saham yang akan ditawarkan. Saya akan menyambung Hasniza punya point untuk IPO proses. Poin dia ada 3 poin selepas Hasniza menerangkan untuk poin-poin sebelumnya. Dan poin yang pertama adalah yang setelah diluluskan oleh SEC, pengeluaran dan syarikat boleh menentukan tarikh kuat kuasa, jumlah saham dan harga tawaran awal. Biasanya harga ditentukan oleh nilai sebelum proses IPO bermula. Dan terdapat beberapa faktor yang perlu ditimbangan ketika menetapkan harga tersebut. Yang pertama ialah nilai syarikat penerbitan, yang kedua adalah reputasi syarikat penerbitan, yang ketiga adalah kejayaan ataupun kegagalan roadshow IPO. Dan yang kelima adalah matlamat semuanya sudah diputuskan. Sudah tiba masanya IPO disiarkan secara langsung pada tarikh yang dipersetujui dan penjamin emisi akan melepaskan saham awal di pasaran. Dan yang keenam adalah terdapat jangka pendek di mana penjamin emisi boleh mempengaruhi harga saham selama tempoh yang ditetapkan. Selama tempoh tenang selama 25 hari yang berlaku sejurus selepas IPO, tidak ada peraturan yang mencegah manipulasi harga. Dan yang terakhir sekali ialah ini adalah peringkat terakhir proses IPO. Selepas tempoh tenang selama 25 hari, penaja jamin dan pelabur bersih dari bergantung pada prospektor atau pihak pasaran. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih.